Assalamualaikum dan salam Sabtu 29 Januari 2022. Semalam saya ada buat dekat Telegram. Telegram channel tu dia ada live streaming. Pagi, saya buat pagi tu. Saya buat 2 kali, pagi dan juga petang. Pagi tu saya dah katalah dia ada masalah bunyi kan. Kemudian petang tu saya dah selesaikan masalah bunyi dan rasanya bunyi tu okey sikit. Tapi yang kelakarnya saya tak tekan button record. Jadi mungkin yang sempat tengok dapatlah apa yang saya nak ceritakan semalam. Tapi yang siapa tak sempat tengok tu, inilah tujuan dia hari ni. Saya nak ulang balik apa yang cerita semalam dan juga mungkin ada penambahan sikit. Saya nak tekankan dekat DNAX ni, walaupun semalam pagi tu saya bagi tahu yang kita boleh buat box trading kat sini dalam masa yang sama kita tak boleh abaikan candlestick yang ini. Sebab apa? Ini adalah bearish engulfing. Kita boleh kata bearish engulfing ni, kalau kata bearish engulfing berada di atas, consider dia dah macam sampai puncak, kemungkinan besar dia mungkin bakal turun lah. Dan kalau kita tengok dari jauh pun, ada kemungkinan pattern ni akan jadi double top. Top dan juga double top. Itu kita tak boleh abaikan. Kalau kata apa saja teknik yang kita start kat sini, kita masuk tiba-tiba dia tak menjadi, lama sangat nak naik tiba-tiba turun, lepas tu dia break makin ke bawah, dan kita tahu yang tanda-tanda awal dia dah bagi. Kita ada bearish engulfing, kita ada double top. Jangan abaikan yang itu. Tapi untuk kes sekarang ni, kalau kita tengok DNAX ni pun, DNAX dah keluar QR ke? Salah ni kan. Di situ tulis 1 Jun 22, lambat lagi 123 hari. Rasanya bulan depan baru keluar ni. Tapi kita boleh juga, masih lagi yang kata, kalau kata kita masih lagi nak menggunakan konsep box trading tu, masih boleh layan. Sebab walaupun the bearish engulfing, dia masih belum ada follow through ke bawah. Ni memang dah betul lah ni, dia kena cut loss kan. Tapi dia belum ada follow through ke bawah. Ni besar, tapi belum ada follow through ke bawah. So bolehlah kata nak buat trading. Sebab ini boleh ditewaskan kalau kata nanti harga berjaya naik lebih tinggi daripada harga high yang dia buat ni, dalam masa yang sama lebih kurang sekitar harga yang tinggi-tinggi ni lah. Ada banyak contoh yang pattern yang macam ni. Saya tunjuk yang jadi dulu. Kita boleh tengok Hang Seng pada ketika dia sedang consolidate. Nama pun Hang Seng consolidate. Pada ketika area sini pun dia cuba buat, dan kita boleh kata dia double top. Cuma top dia tak sampai lah. Dan dia ambil masa yang sangat lama. Adalah nama pun consolidate. Sangat lama untuk dia pergi balik. Tapi kalau betul lah yang DNAX tu nak berubah daripada, maknanya dia menggagalkan bentuk double top tu, kita kena tengok waktu dia break ni, kita akan nampak memang ada banyak perbezaan volume lah. Ni tinggi-tinggi ni. Dia tak kisah hijau ke merah ke, jangan ada banyak volume. Dan kita nampak harga tu macam melonjak naik lah. So itu tanda-tanda yang mana pattern double top tu tak jadi. Double top yang confirm jadi. So kita ada top jatuh, tapi jahatnya dia naik balik. Ni triple top. Tapi nak kata DNAX jadi macam ni susah jugalah, sebab DNAX bezanya DNAX dengan company lain, dia tu dah macam conglomerate dah. Dia macam-macam ada. Dia minyak pun dia ada, pink tu kan. Dia ada yang baru ni, yang Siltera tu. So kita tak boleh abaikan yang bentuk candlestick tu lah. Jangan lupa candlestick tu pernah berlaku kat banyak tempat. Kita tengok sini Sejak daripada kejadian ni, cuma dia tak jadi double top lah. Ini dia paling maksimum high tertinggi yang dia pernah buat. Dan dia agak sukar lah dia nak naik balik. Okay, satu lagi pasal yang pagar-pagar ni. Saya ambil contoh Aurelius Technologies Berhad ni. So ini yang saya maksudkan, dia akan mula ke kanan, lepas tu dia jadi kecil kan. Sekarang ni range masih lagi besar-besar ni. Dia boleh nampak macam doji ataupun kecil sikit lah dia punya range. Range tu maksudnya candlestick yang daripada high sampai low.
Ni masih lagi besar lah. Kadang-kadang kita nampak ada orang tunjuk, oh ni pattern dia nak pergi macam ni. Tapi kita kena ingat, bila tunjuk macam ni, tak semestinya dia akan terus berlaku time-time tu juga. Dia pattern perlu ambil masa. Kalau kita yakin dia nak buat new high, perlukan masa. Ingat. Tapi pattern ni pun boleh jadi juga dia macam ni dan terus turun ke bawah. Melintang lagi lama. So, kalau macam ni, better kalau saya lah. Kita boleh tunggu next green candle. Pasang alert, next green candle. Kalau kita nak buat kiraan, kita boleh kira tinggi mana dia punya 5-day candle. Kita boleh kira dari sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, pada harga yang ini, kalau dia berjaya break ke atas dan ada volume, sebab volume ni pun rendah, dia tak ada masalah. Bagi saya lah, saya rasa tak ada masalah kot kalau dia nak break high candle lah. Candle volume yang sebelah-sebelah. Kemungkinan besar dia akan muncul candle hijau lah. So just ready. So kalau kata siapa berani mati duduk dalam ni, awak kena cari stop loss. So untuk stop loss kita boleh buat dua tempat. Pertama yang kotak ni punya stop ni, kaki ni, dan juga second stop loss yang ini, kaki yang ni. Sebab kalau dia break yang kaki ni, kemungkinan besar dia lagi turun ke bawah lah. So untuk pagar ni, dia perlukan pair candle. Nanti saya akan cerita dalam tengoklah kalau berminat nak dengar, saya boleh sambung lah cerita pasal pair candle ni. Tak semua yang saya pilih ni jadikan dia ni. Tak semua candlestick pair ni mampu dilukis pagar ni. Ini pandangan saya saja, tak semestinya betul dan juga tak semestinya dia salah. Okay, untuk pagar ni kita ada dua contoh saya tunjuk yang jadi agak panjang dia punya pagar dia. Saya ambil contoh satu, AYS. So kalau perasan dia turun bawah, turun bawah. So inilah area yang saya katakan dia kawasan resistant. So kalau betul dia nak naik, contoh macam AYS ni, nak tak nak dia kena lepas yang ni dululah. Baru kita kata boleh nampak macam nak buat, kita kata macam buat new high lah kan. Dan dalam masa yang sama dia ada ni stop loss ni, nampak ni. Stop loss lama ni kan. Kena juga lepas tu kalau kata kita nak kata dia nak berubah lah. Okay, untuk AYS ni, yalah kita nampak dia macam pattern head and shoulder. So untuk head and shoulder, kalau kita pakai chart pattern mesti break. Kalau kata kita nampak flag, dia break. Baru kita boleh ukur one to one. Selagi dia tak break, dia punya neckline nanti pattern segala pattern je lah. So neckline mana nak lukis? Nak lukis macam ni pun boleh. Kalau ikut buku dia, kita akan ambil ujung sini sampai ujung sini. Kan dah lepas ni baru boleh golong kan. Kalau betul dia nak nanti waktu ketika dia break ni, nanti katalah kalau dia break, kita akan nampak purple line ni akan muncul balik lah. Dia punya triangle ni pun akan muncul balik. Kalau tak nak pakai yang tu pun, kita boleh buat lukis macam ni lah yang saya lukis ni. Okay, kalau lah lupa ataupun saya tak nampak pun macam head and shoulder terbalik, awak terbalikkan chart ni. So trend sekarang dalam keadaan menurun. So head and shoulder, kalau kata dia break neckline bawah ni, kemungkinan besar dia menurun lagi ke bawah lah. Itu bayangan dia. Cuma sekarang ni kalau kita perasan lah, kalau pergerakan harga sekarang kebanyakan ni nak menuju QR lah. Dia orang akan keluar QR bulan 2 nanti. Jadi nak tak nak, dia orang kena jalan dulu. Mesti kena jalan dulu. Dia bukannya besok nak keluar QR, esok baru nak jalan. Tak. Selalunya sebulan ke 2 minggu, 3 minggu sebelum QR nak jalan tu, kita nampak dia macam dah gerak dululah. Satu lagi yang saya boleh cerita, Opcom pun sama. Opcom ni dengan AYS tadi lebih kurang sama pattern dia. Dia naik sama-sama naik, sama-sama turun. Walaupun dua-dua ni bukan satu stock sama sektor, Opcom dengan AYS, dia lain sektor dia, tapi bentuk dia seakan sama. Jadi kita boleh masukkan dua-dua tu, jadikan dia sekali. Sebab mungkin dia orang ni sekolah sama. Candlestick yang terakhir ya, jadi pair yang ni. So, inilah kawasan resistance dia. So nak tak nak kita kalau boleh kita nak dia lepas lah. Buat masa sekarang ni memang ada nampak sikit cantik. So masih baru lagi, dia punya purple line ni baru nak muncul. Okay ya. So yalah, kita tengok je lah. Untuk yang dah jadi, kita boleh pakai contoh DNAX. Sebab benda tu tak jadi lagi kan. So untuk DNAX ni kita boleh nampak dekat area sini.
Okey, ini pair dia. Sini pun ada. Tapi nantilah saya ceritalah pasal pair ni. Dua candle ni yang dengan dunia pagar dia tu. Tapi saya dah cerita rasanya sebelum ni kan. Kita boleh gunakan MACD. Bila dah jadi macam ni, kita gunakan MACD. Contoh MACD. MACD. Waktu bila itu kita boleh tunggu sampai dia MACD bersilang. Okay, kalau macam ni, waktu MACD silang bila? Area sini. Antara dua ni lah. Okay. Yang ni, waktu bila dia bersilang sampai sini, okay. Ngam dengan yang breakout ni. Okay, untuk Penta ni, saya cerita dia masih sama lagi lah. Cuma dekat Penta ni saya tak boleh nak buat walaupun nampak ni macam pair, tapi dia bagi saya tak cukup syarat yang saya nak lah. Tapi kalau nak kata nak lukis juga boleh je lah. Kalau nak bergani mati kat sini, kalau kata bocor yang kaki paling ni kira paling rendah ni, yang terakhir rendah. Kita ada macam sini tak salah, ni kita panggil apa ni, doji atau spinning top. So kita tengok ada tak bullish candle. Senang cerita ke tunggu je lah bullish candle lah, warna hijau. Kalau nak berani mati, kena pilih dulu kat mana stop loss je. So yang ini, kalau kita guna MACD, kita akan nampak nanti MACD lama-lama nanti dia akan cuba merapat. Even sekarang pun dia dah nampak hampir-hampir rapat tu. Dah hampir-hampir rapat. So macam saya kata dulu, benda ni hari tu hari dia terkangkang habis kan. Dia nak jadi rapat, candlestick ni kena kecil. Ni dah orang kata tanda-tanda lah macam orang kata nak rapat. Lepas tu kalau kata siapa yang suka pakai histogram kan, histogram ni pun dah kecil. Dia dah berbeza lah, sebelum ni kangkang kuat, ni kecil. Ini histogram ni adalah nilai tolak di antara MACD dengan signal ni. Tu yang dapat dalam bentuk histogram. Dia sama je. Maksudnya kat sini 0.323 tolak dengan 0.377 ya kot, ataupun 377 tolak 323. Lebih kurang lah dia dapat nilai, inilah nilai ni, tapi dia buat dalam bentuk histogram. Kalau tidak pun histogram ni, kalau asalnya bentuk dia, kita boleh pakai je garisan. Dia sama je, cuma dibentuk dalam histogram. Dia tak ada kata benda pelik histogram lain, sini lain, tak ada. Tak nak pakai yang ni, nak pakai histogram saja pun boleh. Kalau kata awak tak nak pakai histogram, nak padam histogram, contoh histogram tak nak pakai, nak pakai line je, boleh, tak ada masalah, sebab dua-duanya sama dia punya jalan cerita dia tetap sama. Kalau nak histogram macam ni, cuma dia orang suka letak dua-dua lah padahal benda sama. So kita boleh buat kotak sama macam cerita Aurelius tadi. Dan ingat, kita bukan nak layan ni, dia macam ni. Katalah ni sedang uptrend lah ni chart terbalik ni. Saya kena tutup dulu MACD, takut confuse. Ini katalah kita sedang layan dia sedang trading naik lah. Everyday dia naik. Tak ada pun close di bawah low semalam. Tak ada. Okay, low close kat bawah low semalam tak ada. Maksudnya kita masih boleh hold lagi. Katalah kita long. Kalau pakai garisan lurus yang macam ni, of course kita dah boleh ambil profit pada ketika dia keluar daripada garisan yang menegak ni. Maknanya sekitar kawasan sini semua dah boleh ambil profit dah. Kalau kata kita masuk awal lah sini ke kita masuk. Okay. Sebab kita menjangkakan kemungkinan besar dia ada pullback. Kita ingat pullback je dulu. Kalau awak tengok candlestick yang bila kata kecil-kecil tu, macam ni lah, dia besar. Tiba-tiba sampai kat sini dia dah jadi kecil. Range dia makin lama makin kecil. Ni sebab kita nak cuti ni. Nanti minggu depan kita cuti. Ada rumus kata Khamis Jumaat masih buka. Khamis Jumaat ada yang kata Khamis cuti, setinggal hari Jumaat je buka. Hari Isnin separuh hari. Tu confirm. Isnin tetap setengah hari. Mana sesi petang tak ada. Khamis tu tak pasti lagi. Tapi kalau ikut bursa saya tak tahu tak baca lagi untuk hari ni. Tapi kalau tengok bursa punya kalender, Khamis tu buka. Jadi konsep yang sama. Bila kita faham yang pasal nak naik ni dan kita betulkan balik chart, itulah cerita yang sama. Maksudnya kita kalau kata berani mati kat sini pun, kita cuma nak layan sampai dia jadi pullback sajalah. Turun pullback. Kalau yang kita terbalikkan, kita naik pullback. So ini semua samalah. Kalau kata tengok, kalau G-Tronic pun dia punya MACD pun dah nampak rapat. Ini agak pelik sikit lah sebab
ini buat low, ni buat low, ni low, ini tak buat lagi low. Adakah dia nak jadi divergent? Saya tak pandai kat buat situ. Saya tahu guna, saya tahu tengok, tapi saya tak gunakan dia sebagai trading punya signal. Sebab saya tak gunalah, itu je lah. Tapi kalau kata siapa berminat kata ini divergent, yelah divergent gitulah. Harga buat new low, indikator tak buat new low. Kalau yang macam ni just layan sebab dia, kita rasa macam dia nak pull back balik. Okay, kita sambung pasal alert. Okay, dalam Telegram channel yang saya buat tu, kita ada dua. Satu hasil screener volume power everyday. Maksudnya kat sini setting volume power yang ini hantar kepada email dan saya gunakan bot untuk baca email hantar ke Telegram. Itu volume power dan ada ketikanya kita akan dapat alert yang tulis trading idea tu kan. Untuk trading idea ni setakat ni saya ada 19 dah. Tapi saya ingat saya nak buang dah sebab antara ni contoh yang macam ni yang bawah-bawah ni semua sejak daripada November lagi. Ada yang November, ada yang Disember. Lepas tu masuk Januari saya letak. Ni semua Januari, saya namakan alert tu Januari dan mungkin Februari ni saya nak kena buang balik semua dan susun balik. Ataupun ada kadang-kadang saya malas nak buat lah, saya tinggalkan je. Macam ni kan, saya kalau saya rasa nampak macam okey je, saya tinggalkan lah untuk tengok. Even macam cari email waktu dia turun naik balik pula. Yelah, boleh tengok lah, boleh tengok. Mana nak tahu kan tiba-tiba dia break lagi hibiscus, kita nampak macam double top, tapi boleh tak kalau dia nak break ke atas? Boleh, tak ada masalah. Ni dah jadi tweezer top. Kalau dia jadi tweezer top, jangkaan kita mungkin dia menurun sikit. Tapi tak apa. Kalau dia turun sekali pun, kita masih ada stop loss kat bawah ni. Dan gunakan konsep, kalau yang ni, boleh je buat kotak. Ni saya ada letak nilai pullback ni. Boleh je letak order kat situ. Kena tak kena sudah. Okay. Kita tak tahu dia nak naik ke tak. Oh yes, saya tak letak penta. Mungkin Penta Master je ada dah. Penta Master ada kot. Saya letak stop sawit ni juga sikit. Sebab B-plan ni saya nampak masih lagi dalam dia belum orang kata belum break daripada, dia break sekejap masuk balik. Dia stop loss tak kena lagi, target tak kena lagi. Memang sesuai lah tengok ni pun dah ada. So, bila buat alert ni rupanya bawah ni kita boleh tukar tajuk. Saya tak pernah tahu, baru tahu hujung tahun lepas boleh tukar tajuk. Jadi senang betul juga alert name tukar Februari. Jadi saya tahulah okay ni Februari ni, walaupun kita boleh tengok tarikh bila kita buat, tapi kalau ada tajuk pun title kat sini cepat sikit lah tahu ni Februari punya alert, ni January alert. QS ni pun ada request nak letak trend line, saya pun dah buat hasil trend line. Untuk QS ni saya lukis, sebenarnya saya punya lukisan tu dah beberapa kali hilang lah. Bila saya buat hilang. Jadi ni dah beberapa kali lukis lah ni. So ada ketikanya kalau mungkin lukis yang pertama dulu dah sampai lah trend line. Lepas tu yang ni saya lukis lagi tak sampai lagi trend line. Bukan sebab saya guna logaritma log ke apa semua, tak. Pakai yang biasa punya. Sebab logaritma log ni kalau kita betul guna, dia punya bocor dia dah lama dah bocor trend line. Bukan sekarang. Okay. Tapi saya cubalah lukis macam ni sehampir yang mungkin dan saya rasa dia belum sampai lagi trend line. Jadi saya ada buat dia punya alert dan lain-lain. Just tunggu sajalah, nanti boleh tengok. Kalau alert tu muncul nanti dia akan muncul kat. Okay, saya ada cerita juga pasal screener Friday breakout ni. Kalau rajin bolehlah buka ni dan cuba tengok untuk minggu lepas ni yang ada Friday breakout. Kalau kata kita ambil daripada Jumaat, okay, Jumaat saja ada 20, banyak kan. Mana satu yang kita nak masukkan? Okay. Pertama, kalau kita rasa
tema sekarang tu menuju kepada plantation disebabkan FCBO asyik buat new high. So kat sini ada banyak plantation tu, pilih yang itu. Fokus kat situ dulu. Mana tahu kalau dia ada play. Cuma minggu depan tu je lah kita ada mungkin 2 hari ataupun 2 hari setengah saja trading. Tapi tak apalah, jadikan dia orang kata watchlist lah. Kalau rasa minyak pun masih buat new high, setakat ni minyak hari Jumaat lepas kita punya stok ada tarik balik sikit. Mungkin disebabkan yalah nak cuti kan. Okay. So dalam banyak-banyak ni macam mana kita nak cari? Kena tengok satu-satu lah buka. Tak semestinya ambil Jumaat, nak ambil hari-hari lain pun boleh. Sebab mungkin ada stok yang dia dah buat breakout Friday tapi dia tak jalan lagi. Tapi saya bagi contoh saja Jumaat ni, ambil yang Jumaat punya, kita kata okey lah, kita tengok arus sawit NS ni non syariah, S ni syariah. So dia dah sampai target. So sampai target, kalau kata masih lagi nak masukkan dalam watchlist boleh juga. Sebab kita tak tahu. Ni cantik volume dia punya harga pun 1.53 juta. Maksudnya lebih kurang 1 juta. Mungkin banyak jugalah duit. So boleh tengok. Masukkan je kalau nak. Lepas tu kita ada TDM dengan EPMB. Okay. Pun sampai target. Tapi kita boleh juga masuk. Dan juga EPMB. Apa benda yang mata nak kena tengok? Pertama kita tengok contoh macam ni. Ni cycle begin. Kita ada volume, ada titik. Okay. Yang ini kita boleh letak ranking dia atas sikit. Atas sikit. Yang dua tadi tu bukan tak boleh. Boleh je. Yang tadi sebab dia plantation. Jadi kita anggap mungkin bukan tema, dia panggil apa? Catalyst lah kan. Dan Tasco, saya nak tengok volume yang sikit. Okay, KFIMA dengan Zikon. Okay. So, boleh tak kita nak masukkan dalam kita punya watchlist? Okay, ini kalau nak masukkan pun mungkin lambat lagi ni. Cuma, okay, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi boleh tak kalau kita nak jadikan dia yang utama? Saya cadangkan kita boleh letak tepi dulu sebab duit yang ada kat dalam ni, yang menggerakkan dia cuma 168k. Pukul rata pun lebih kurang 50k je lah. Kita bagi dua kan, dia main-main pusing-pusing. Ini price volume, price kali volume. Price kali volume, bukannya volume 160k volume. Ni 168k price terakhir kali dengan volume. Jadi duitnya sikit. Sikit. Jadi kalau senang cerita, kemungkinan besar kita tengok trade detail tu dia rongak-rongak lah. Ni pun sama. Duitnya sikit, 79.2k. So, dua benda ni kita boleh tolak tepi dulu. Sebab tu kita boleh susun by volume kalau nak tengok je volume yang banyak ni. Macam Tasco. Okey ke tak okey? Ingat bila kita tengok watchlist untuk Friday breakout ni, bukan yang kata ni pun ada signal insan terpilih kan. Bukan kita nak bayangkan terus naik. Kita cuma letak je dan standby. Kalau kata hari Senin pagi-pagi dia ada gerak, kalau belum masuk, boleh cubalah. Maknanya kita dah ada watchlist tu, dah bersedia dah. Bukannya buat watchlist contoh macam ni. Contohlah kata saya buat watchlist ni. Ini senarai merah. Ni sama je dengan yang alert tadi. Kita dah buat watchlist tapi haram tengok mentak. Apa pun tak. Besok pagi bila stok lain yang gerak, kita pergi ke yang stok yang tu. So sampai bila nak melekat kat kepala? Kalau kata dah buat watchlist tapi tak tengok, awak buat watchlist tengok je lah sampai seminggu. Lepas tu minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Kalau malas macam saya ni, watchlist yang sama ni kadang berbulan-bulan. Pusing-pusing itu je lah. Saya tak perasan. Baru perasan ni buat plantation saja. So kebanyakan pun kita nak QR lah. Saya rasa itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate